Saya Muhammad Hanif Muhammad Zin 284066 akan menerangkan nilai kepimpinan strategik di dalam MKN. Kepimpinan merupakan suatu perkara yang harus dititik beratkan untuk menjamin sesuatu organisasi itu berfungsi dengan baik. Kepimpinan strategik tidak hanya bergantung kepada seseorang individu yang mengetuai. Kepimpinan melibatkan soal kemanusiaan yang patut diberikan perhatian. Kepimpinan strategik terbahagi kepada dua perkara, iaitu perancangan strategik dan pengurusan strategik. Kepentingan kepimpinan strategik. Kepentingan yang pertama adalah memastikan agensi awam dapat berkhidmat dengan baik. Yang kedua, ia bagi menjaga nama baik organisasi. Yang ketiga, ianya adalah untuk meningkatkan kualiti pentadbiran agensi. Seterusnya, melalui kepimpinan strategi, ianya dapat membuatkan hala tuju yang lebih meluas. Dapat menghasilkan kerja yang cemerlang dan juga dapat mewujudkan persefahaman dan melatih pemimpin. Model kepimpinan strategik. Terdapat 7 model kepimpinan strategik, iaitu yang pertama, mempunyai visi, misi dan objektif pengurusan. Kedua, pembinaan, penilaian dan pemilihan strategi. Seterusnya adalah faktor kritikal kejayaan, kepimpinan, pembinaan plan kontingensi, implementasi dan pengurusan perubahan serta penambahbaikan. Contoh kepimpinan strategik. Nilai teras kepimpinan strategik boleh dilihat sepenuhnya di dalam MKN. Ia dapat dilihat dengan cara MKN membendung wabak COVID-19 yang melanda negara kita. MKN juga telah menjalankan pelan pemulihan negara di mana pelan ini bertujuan untuk membawa keluar negara daripada wabak COVID-19 yang diketuai oleh Perdana Menteri. Kesimpulannya, kepimpinan strategik adalah satu nilai yang penting di dalam dunia korporat. Nilai ini memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana satu organisasi atau agensi itu mampu bergerak ke hadapan. Sekiranya tiada kepimpinan yang strategik, sudah tentu sesuatu organisasi atau agensi itu tidak mampu berkembang dengan sebaiknya. Langkah-langkah untuk membina kepimpinan strategik bermula dengan penyertaan visi, misi dan objektif yang jelas, serta diikuti dengan langkah-langkah untuk mencapainya. Pengurusan sumber manusia yang berkesan serta sifat kebersamaan dalam menjalankan sesuatu kerja akan meningkatkan motivasi dan seterusnya membantu sesuatu organisasi atau agensi itu terus bergerak ke hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rozida binti Amrah Ahmad, nombor matrik 284114 dari kumpulan Q. Saya dari kumpulan 1 akan membentangkan slide bertajuk Nilai-nilai teras dalam semangat berpasukan. Pendahuluan semangat berpasukan. Kerja berpasukan boleh didefinisikan sebagai pekerja yang bekerjasama untuk bekerja dalam satu kumpulan serta berganding bahu dalam mencapai matlamat sesebuah kumpulan yang disertai. Konsep berpasukan merupakan satu pendekatan yang unik dan kreatif bagi mengenal pasti kekuatan dan kelebihan ahli pasukan untuk mengebling dan menggabungkannya sebagai satu punca tenaga yang baru dalam semangat berpasukan. Antara kelebihan kerja berpasukan demi mencapai semangat berpasukan ialah meningkatkan rangsangan sesama pekerja dalam kumpulan tersebut, mengeratkan tali persaudaraan antara pasukan, semangat setia kawan antara pekerja, dapat mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan seronok di tempat kerja,
dapat mempertingkatkan motivasi diri antara pasukan dan mempunyai perasaan gembira serta minat terhadap kerja. Ciri-ciri sebuah pasukan iaitu mempunyai seorang ketua yang menjadi sebagai fasilitator dan pembimbing pasukan yang dibentuk, mempunyai matlamat yang ditentukan oleh sebuah pasukan, dapat berkomunikasi dua hala yang lebih terbuka dan telus, dapat bekerjasama antara pasukan dengan perkongsian kepakaran yang mereka ada, pasukan merancang tugasan kerja secara bersama dan dapat menilai prestasi kerja secara kolektif. Dari segi nilai-nilai murni dalam semangat berpasukan pula, di mana mereka perlu bersikap jujur dalam setiap pasukan, mempunyai sifat amanah dalam diri untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan perlu saling bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan. Ahli pasukan perlu fokus kepada apa yang boleh disumbangkan untuk membina nilai murni dalam semangat berpasukan. Sebagai contoh situasi seperti yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 di mana ramai pasukan sukarelawan termasuk polis, askar, doktor, jurawat, orang awam membantu kerajaan menangani masalah COVID-19 di Malaysia. Bencana alam seperti ribut taufan, banjir lumpur yang berlaku di Gunung Jerai, Kedah pada bulan Ogos 2021 dan POS di Pang, Perak pada tahun 1996. Banjir besar yang berlaku di pantai timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan yang menyebabkan banyak harta benda musnah. Gabungan Pasukan Keselamatan mengawal sempadan negara iaitu Ops Benteng seperti di sepanjang pantai negeri Johor membabitkan agensi keselamatan, polis dan tentera darat mengawal sempadan negara daripada diboloskan oleh pendatang asing tanpa izin. Operasi membanteras pendatang asing tanpa izin itu parti yang bermaharajalela di negara ini yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah melibatkan rakyat Indonesia, Bangladesh dan Filipin. Prinsip semangat bekerja berpasukan adalah membentuk satu pasukan yang kuat dengan harapan dapat membina matlamat yang jelas dengan memupuk semangat kerjasama yang tinggi untuk mencapai satu objektif yang diingini dalam semangat berpasukan. Kerja berpasukan amatlah perlu dalam meningkatkan produktiviti sebuah organisasi. Oleh itu, kerja berpasukan yang mantap seringkali mempunyai pencapaian luar biasa kerana adanya semangat berpasukan yang diterapkan ke dalam jiwa setiap ahli pasukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Abdul Azizul bin Wan Abdul Aziz 284128 ingin membentangkan tentang integriti dalam Majlis Keselamatan Negara. Setiap insan harus mempunyai nilai integriti yang tinggi untuk menjamin pembentukan insan yang mulia dan beretika tinggi yang secara langsung menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, setiap anggota dalam masyarakat, terutamanya dalam organisasi Majlis Keselamatan Negara, harus memupuk nilai integriti bagi meningkatkan mutu kerja setiap organisasi yang secara tidak langsung menjana kepada kemajuan sesebuah negara. Untuk definisi integriti, Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu kejujuran, ketulusan, nama baik atau bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan dan ia juga berkait rapat dengan keikhlasan, keterbukaan, ketulusan dan amanah. Selain itu, sebagai pribadi mulia yang ada pada individu yang meliputi nilai murni seperti amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak mengamalkan tabiat rasuah, berlapang dada, telus, bertanggungjawab dan memiliki ciri-ciri positif yang lain. Dengan itu, integriti boleh dikatakan sebagai nilai-nilai murni yang patut dipupuk oleh setiap individu
untuk menjadi insan yang sempurna dan beretika tinggi. Seterusnya, kepentingan integriti dalam organisasi. Agensi-agensi awam ditubuhkan dengan objektif utama untuk memenuhi keperluan rakyat dan negara. Bagi mencapai objektif tersebut, kepentingan integriti perlu mewujudkan pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin. Selain itu, membentuk staf yang mempunyai tingkah laku yang baik dan bebas daripada tingkah laku negatif. Sebagai contoh, pengurusan kewangan dengan betul, jauhi gejala rasuah, mencuri waktu dan penyalahgunaan kuasa. Hal ini begitu penting dalam sesebuah organisasi. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi integriti. Faktor yang pertama ialah diri sendiri, iaitu kurang didikan agama. Hanya melihat kesalahan orang lain lebih daripada kesalahan diri sendiri. Tekanan hidup di mana lebih mempengaruhi dalam soal kewangan dan taraf hidup yang tinggi. Untuk persekitaran pula, iaitu mengamalkan budaya yang tidak sihat dalam kalangan organisasi. Dalam isu integriti dalam organisasi, iaitu yang pertama yang terpenting iaitu rasuah. Isu yang kerap dikaitkan dalam Majlis Keselamatan Negara dalam menyelesaikan sesuatu kes atau masalah dalam negara. Selain itu, ketidakcekapan dalam sistem dan prosedur dalam tugas yang diamanahkan seperti keluar rehat lebih pada masa yang ditetapkan menyebabkan tugas yang diamanahkan tertangguh. Penyalahgunaan kemudahan yang disediakan oleh jabatan untuk kepentingan sendiri, sebagai contoh menggunakan mesin fotostat untuk tujuan PDPR anak. Bagi implikasi yang tidak amalkan integriti, iaitu akan menyebabkan hilang kepercayaan antara satu sama lain. Selalu atau kerap dipersoalkan ketulusan dan sikap mencurigai semakin berleluasa. Seterusnya, memberi kesan kepada psikologi, iaitu tekanan dalam diri menjadikan diri putus harapan dan hilang jati diri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello, saya Clinton Sempurai, anak Peter Sumbang, nombor ID 283724 dan akan membentangkan tentang nilai kesiapsiagaan dalam Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN adalah sebuah agensi peneraju yang menyelaras dasar berkaitan keselamatan sejak 1971. Puncakuasa MKN adalah Arahan MKN nombor 1 yang berdasarkan kepada Akta Darurat 1959 yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab MKN. Pada asasnya, MKN bertanggungjawab menjelaskan dasar berkaitan untuk keselamatan negara dan arah tuju hal-hal keselamatan. Perkembangan idea dan persekitaran keselamatan dunia menyaksikan perubahan daripada pendekatan keselamatan berpaksikan negara kepada pendekatan keselamatan berpaksikan ihsan. Kesejahteraan, kebajikan dan hak-hak rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan perlu dilindungi dan dijamin oleh kerajaan. Pada masa yang sama, hak negara juga perlu didukung dan dipertahankan oleh rakyat dengan penuh semangat patriotik dan rasa tanggungjawab terhadap negara. Aspek keselamatan insan ditadbir urus secara menyeluruh melalui pengurusan elemen-elemen berkenaan di pelbagai bidang yang merentas sektor, hierarki pentadbiran serta struktur masyarakat. Melalui tadbir urus keselamatan insan yang cekap, kemakmuran yang dikecapi bukan sahaja dinikmati oleh rakyat Malaysia, tapi akan menyumbang kepada seluruh ketamadunan Malaysia. Terdapat beberapa langkah kesiapsiagaan. Iaitu takluk kepada arahan ini, semua agensi kebangsaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan bencana hendaklah secara bersendirian atau bekerjasama mengenal pasti, mendokumentasi dan memantau serta mengemas kini kawasan berisiko menghadapi bencana mengikut jenis bencana dan bidang kuasa. Menyelesaikan infrastruktur sistem amaran awal bencana mengikut bidang kuasa masing-masing. Membangun dan memantapkan keupayaan dari segi sumber manusia dan kompetensi peralatan, perhubungan dan komunikasi teknologi kewangan dan sebagainya. Melaksanakan usaha-usaha meningkatkan kefahaman dan kesedaran mengenai bencana.
membangunkan kepakaran kemahiran dalam pengurusan bencana, menyediakan pelan tindakan kecemasan dan pelan kesinambungan perkhidmatan atau perniagaan, menyediakan inventory logistik yang lengkap dan dikemaskini dari semasa ke semasa, mengadakan latih amal secara berterusan untuk menguji tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana dan melaksanakan lain-lain usaha kesiapsiagaan dari semasa ke semasa. Seterusnya adalah sistem amaran awal bencana. Semua agensi kerajaan yang berkenaan hendaklah membanggakan, menyelenggara dan menilai dari semasa ke semasa satu sistem amaran awal bencana yang merangkumi penilaian secara berterusan risiko bencana, sistem maklumat amaran bencana, rangkaian komunikasi untuk memastikan penyampaian maklumat yang cepat, tepat dan berkesan, dan kesedaran awam dan kesiapsiagaan awam untuk bertindak terhadap maklumat daripada sistem amaran awal. Semua agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela hendaklah berkongsi maklumat mengenai risiko berlakunya kejadian macamnya supaya tindakan segera dapat diambil. Latih amal pengurusan dan pengendalian bencana yang melibatkan semua agensi kerajaan hendaklah diadakan secara berterusan bagi memastikan kesiapsiagaan agensi dalam menghadapi bencana. MKN hendaklah menyaras latih amal yang melibatkan semua agensi yang berkenaan dari semasa ke semasa. Seterusnya, kesedaran dan kependidikan awam. Program kesedaran dan kependidikan awam hendaklah dilaksanakan secara berterusan oleh agensi kerajaan dengan kerjasama badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Seterusnya adalah latihan dan kursus. Semua agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam menguruskan bencana hendaklah mengadakan program latihan dan kursus yang bersesuaian bagi mempertingkatkan kepayaan pegawai-pegawai dalam mengurus dan mengendalikan bencana. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suraya Nafizah binti Samikun, 284102 ID Patrick dari Pusat Pengajian Kuantan. Jadi saya akan berkongsi menyambung pembentangan daripada sahabat kumpulan saya, iaitu saya akan kupas isu nilai teras Majlis Keselamatan Negara yang seterusnya iaitu professionalism. Jadi seperti mana yang kita tahu, negara kita dah pun mula menganjak ke fasa endemik, walaupun sekarang masih lagi pandemik, tetapi bila kita beransur ke arah fasa endemik tu masih ada cabaran-cabaran yang harus kita berwaspada ataupun sentiasa berhati-hati. Walaupun negara kita secara keseluruhannya pada hari ini telah pun mencapai lebih daripada 90%, pada hari ini dimaklumkan 91.3% penduduk yang telah pun divaksin, tetapi bila perkara ini ataupun COVID-19 ni masih lagi ada dan kita terpaksa meneruskan norma kehidupan kita di dalam fasa endemik COVID-19 tu nanti, kita tetap kena terus mengamalkan sikap profesionalism lah. Profesionalism ni sentiasa perlu menjadi amalan sebab berkaitan dengan kehidupan seharian kita, dari segi sikap, dari segi pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya akan kupas lebih lanjut secara keseluruhannya pembentangan saya pada hari ini yang bertajuk nilai teras profesionalism ni. Saya akan kupas dua contoh, iaitu dari sudut frontliner itu sendiri. Saya pilih dua, banyak frontliner kita ada banyak kategori, tapi saya pilih dua, iaitu petugas kesihatan perubatan dan juga agensi penguatkuasaan dan ketenteraan. Jadi kita akan terus kepada slide seterusnya. Kenapa saya pilih dua ni? Iaitu kerana mereka ni yang sentiasa berhadapan dengan individu masyarakat, komuniti, rakyat yang sentiasa terdedah dengan COVID-19.
Okey, macam saya nyatakan tadi, setiap sikap, setiap pekerjaan, setiap individu tu perlu ada sikap profesionalismnya tersendiri. Kenapa? Apa maksud dia profesionalism ni? Ya, maksudnya tahap kecekapan dan accountability yang perlu ada pada seseorang profesional. Dalam menjadikan seseorang tu profesional, dia perlulah ada kriteria. Banyak sebenarnya kriterianya, tapi saya ambil 5. Okey, satu ialah ada ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Tentulah bila kita jadi seorang yang berilmu, barulah kita boleh jadi lebih cekap, lebih orang kata dihormati, dirujuk dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah latihan intensif dan berterusan. Okey, dalam kita memberikan perkhidmatan, tentu kita perlu sentiasa menambah input ilmu ataupun input yang berkaitan supaya kita sentiasa updated untuk kita berkongsi, untuk kita membantu orang lain, untuk memberi perkhidmatan. Jadi sebab tu kalau contoh anggota yang saya akan kupas selepas ni, contoh anggota ketenteraan, kenapa mereka ni sentiasa diberi training? Tak perlu pun tunggu negara ni berperang dan sebagainya, tapi sentiasa diberi training sebab perlu mereka latihan tu sentiasa berterusan supaya mereka sentiasa bersedia, okey, sentiasa cekap. Okey, kemudian kita ada badan-badan profesional macam anggota perubatan sendiri, ya, ada badan profesionalnya tersendiri, peguam, jurutera, pendidikan, banyaklah. Okey, kemudian kita perlu ada persijilan lah. Dan pentauliahan. Itu tentulah bila kita nak membantu orang lain, kita mestilah ada ilmu tadi, kita mestilah ada persijilan, dia mestilah ditauliahkan. Okey, dan seterusnya bersifat autonomi. Bersifat autonomi tu nanti saya akan kupas lagi dalam slide seterusnya. Okey, autonomi ni lebih kepada dalam proses membuat keputusan. Okey, kepentingan. Kenapa pentingnya ni? Sebab kita mestilah jadikan satu amalan supaya kita dapat capailah visi dan misi. Macam dalam contoh yang nilai teras ni, kita nak capai objektif dan matlamat dari Majlis Keselamatan Negara itu sendiri. Okey, tadi saya maklumkan saya akan kupas 2 profesionalism kepada petugas kesihatan, perubatan dan juga keselamatan dan juga ketenteraan, ya. Okey, yang pertama saya nak pergi kepada petugas kesihatan dan perubatan sebab ini memang sangat orang kata glamour lah. Kalau KKM ni setiap hari akan ada pengumuman dan sebagainya. Kalau kita dulu bulan puasa, kita pun ternanti-nanti kan pengumuman bila nak buka puasa, pukul berapa maghrib. Sama juga sekarang ni, dah menjadi kebiasaan kita dah. Setiap hari kita nak tunggu pengumuman daripada MKN, kawasan lokaliti mana yang kena PKPD dan sebagainya. Jadi ada 4 prinsip asas yang dalam etika perubatan dikaitkan dengan profesionalism. Okey, saya terus pergi kepada prinsip yang pertama, iaitu tuntutan supaya sentiasa pengamal perubatan ni memberi manfaat kepada pesakit, keluarga dan masyarakat. Ya, macam mana dia memberi manfaat ni? Dia mendahulukan pesakit tu lebih daripada diri dia sendiri. Sampai doktor pun tak boleh nak bercuti dengan sewenang-wenangnya. Ya, nurse dan sebagainya perlu sentiasa bersiap sedia untuk bertugas sekiranya diperlukan. Dan banyak lagi lah contoh-contoh. Dan semuanya perlu memberi manfaat kepada pesakit, individu dan masyarakat itu sendiri. Ya, bila ada kes-kes kumpulan KKM ni kena datang buat saringan dan sebagainya, kena siasat kluster mana dan sebagainya, kena pula buat laporan, update dengan KKM, Kementerian Kesihatan, ya, data-data yang terbaru, data vaksin, data COVID, data pesakit, keperluan semasa di hospital dan sebagainya. Okey, yang kedua, prinsip kedua, diberi penekanan lanjut tentang keputusan intervensi rawatan yang dirancang mestilah tidak mendatangkan kemudaratan kepada pesakit. Itu sangat penting. Okey,
Kemudian prinsip yang ketiga, macam prinsip yang pertama, mendahulukan orang lain lebih daripada diri sendiri. Yang kedua, tidak memudaratkan orang lain. Dan yang ketiga ialah prinsip autonomi pesakit yang mesti dihormati dan dibela oleh pengamal perubatan. Okey, autonomi ni ada beberapa. Saya akan bagi contoh dua. Satu, dari segi pembuatan keputusan. Okey, khususnya kepada pesakit dewasa. Okey, setiap pesakit dewasa tu perlu ada hak untuk membuat keputusan. Sama ada dia nak menerima rawatan ke, nak membuat pembedahan ataupun sebagainya. Okey, doktor hanya boleh menyarankan saja, mencadangkan terpulang kepada pesakit tersebut untuk menerima ataupun tidak. Itu adalah di dalam prinsip autonomi dalam memproses membuat keputusan. Yang kedua, autonomi fizikal. Contoh, doktor perlu mendapat kebenaran pesakit untuk menyentuh bahagian anggota fizikal, badan dan sebagainya untuk tujuan rawatan. Dan sekarang banyak ada kes yang berlaku. Pasien adalah pesakit wanita, doktor lelaki. So doktor perlu mendapat kebenaran daripada pesakit tersebut untuk menjalankan rawatan. Tetapi jika dalam beberapa situasi kecemasan dan sebagainya, itu ada pula yang lain lah, okey, SOP yang lain untuk menjalankan tugasan. Okey, yang keempat, prinsip keempat iaitu wujudnya keadilan, keseimbangan dan kesaksamaan. Okey, ini saya akan kupas dalam next slide. Okey, ni prinsip yang keempat tadi kita boleh kaitkan dengan professionalism yang saya kupas kepada 3 aspek sahaja. Keadilan dalam memberikan rawatan tanpa diskriminasi ini sangat penting. Pengamal perubatan, anggota mana-mana sajalah. Ya, bila kita professionalism, bukan sahaja perubatan sebenarnya, semua pekerjaan ataupun semua sikap, kita tidak boleh ada sikap diskriminasi. Kita mesti ada hak keadilan dan kesaksamaan tu. Terutama dalam kita memberikan perkhidmatan. Yang kedua, kita kena ada keadilan dalam pengagihan sumber dan kewangan. Okey, yang ketiga, kita mesti tidak melanggar ketetapan undang-undang. Itu sangat penting dalam professionalism. Okey, seterusnya. Okey, contoh yang kedua, professionalism yang saya ingin kupas ialah agensi penguatkuasaan dan anggota keselamatan. Bila kata penguatkuasaan ni semua, polis, pihak berkuasa tempatan, yang bomber, pertahanan awam dan sebagainya ya. Dan saya cuma pilih di sini, saya ada 2 contoh, satu PDRM dan yang kedua ialah tentera. Jadi kenapa? Okey, macam PDRM, sentiasa kena committed, kena berintegriti dan berdedikasi. Kalau polis tidak committed, contoh polis nak time cuti public, polis pun nak cuti public, jadi siapa nak jaga keselamatan negara ni? Jadi polis sentiasa kena bersedia untuk menerima arahan daripada masa ke semasa dan melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh pihak atasan untuk menjalankan perkhidmatan ataupun tugas dan tanggungjawab kepada negara. Jadi di situ pun boleh nampak professionalism, betapa tingginya etika professionalism yang diamalkan oleh pihak polis di Raja Malaysia. Dan seterusnya pihak tentera. Okey, tentera ada dengan tema dia, sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara. Okey, dan tentera telah memegang 3 prinsip, iaitu laksanakan apa yang harus dilakukan, kemudian lakukan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan akan dilaksanakan, dan yang ketiga, ni yang paling penting juga, laksanakan perkara yang betul. Jadi 3 prinsip ni telah dipegang oleh tentera ketenteraan kita. Untuk saya petik sedikit dalam buku Huntington 1957, The Soldier and the State, The Theory and Politics of Civil-Military Relations, yang telah menggariskan 4 elemen profesional seperti yang tentera. Tuan-puan boleh baca
Dan saya harap itu saja perkongsian daripada saya. Nilai teras Majlis Keselamatan Negara dalam konsep profesionalism. Terima kasih.